musibah ada jemaah Masjid Jami Kuala Majasin mengadakan kesediaan dan kesediaan guru takmir kita pada malam ini. Saya perkenalkan namanya Al-Qadir Ustaz Zainuddin Mat Yasin. Jadi alhamdulillah, berkasihlah kerana Allah datangkan Ustaz Zainuddin pada malam ini untuk memberikan sedikit ilmu kepada kita semua. Dan untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian, Ustaz Zainuddin tinggal di Seri Kesak. Asalnya ialah anak tempatan kampung Bukit Senggih. Bukit Senggih ni hebat dengan Bukit Lebahnya. Ini Ustaz Bukit Lebah. Dan beliau lepasan ijazah Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang pendidikan Islam. Jadi pada malam ini kita akan dibawa berbincang mengenai tajuk ikhlas. Jadi saya dengan rasa syukur, kami dengan rasa syukur, dengan rasa sukacitanya mempersilakan kepada Ustaz Zainuddin bin Mat Yasin untuk menyampaikan kuliah maghribnya pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Pak Pegawai Syarak, sebelum tu yang berbahagia pengerusi masjid, ahli jawatan kuasa, Pak Pegawai Syarak, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada malam ni. Dan saya pun sebenarnya menjadi penceramah bidang terjun. Itu pun sebab saya kenal dengan Hafiz. Kalau tidak saya tak datang, tuan-tuan. Saya minta banyak, saya selalu minta tolongan dia. Sesekali dia minta tolong, pasalah datang. Jadi InsyaAllah pada malam ni kita tengoklah tajuk ikhlas. Tajuk ikhlas sebab bagi saya yang pertama-tamanya ikhlas ni. Innamal a'malu binniyat. Jadi tuan-tuan, nampak hadis ni mudah, simple, tuan-tuan pun boleh hafal. Kan? Tuan-tuan boleh hafal, tuan-tuan boleh terjemah, tetapi maknanya sangat besar. Contohlah tuan-tuan. Tuan-tuan, kita duduk pada hari ini, apa yang membezakan kita antara ibadat dengan adat? Apa bezakan kita sekarang? Duduk di masjid ni, yang membezakan kita antara adat dengan ibadat. Bezanya apa? Niat kita. Oleh itulah kita sama-sama niat pada malam ini, saat ini kita niat iktikaf di dalam masjid. Itu beza dia. Tetapi ganjarannya sangat berbeza. Itu penting niat tu. Nampak simple, sama duduk. Kan, sama kita dengar kuliah. Tapi seorang ada niat iktikaf, satu tak ada niat iktikaf. Berbeza tuan-tuan. Atau pasal dia niat awal tu sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Yang bezakan kita ialah iktikaf kita. Dan dalam hadis-hadis dikatakan bahawa para malaikat sentiasa memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hambanya yang belum batal wuduk, duduk dalam masjid menunggu waktu seterusnya. Malaikat tuan-tuan memohon kepada Allah agar diampunkan dosa si fulan. Kenapa dia? Dia duduk iktikaf dalam masjid, ada air sembahyang. Itu kelebihan dia. Jadi kita ni dipilih oleh Allah duduk di tempat yang sangat mulia, iaitu masjid. Alhamdulillah tuan-tuan, kita tidak dipilih oleh Allah ketika ini kita berada dalam kelab-kelab malam. Satu nikmat sangat besar tuan-tuan. Satu nikmat sangat besar. Tuan-tuan, kita kena baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Kan? Ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita kena doa ini. Supaya apa tuan-tuan? Ni lumrah kehidupan. Kita tengok kadang-kadang orang ketika mudanya rajin pergi semayang. Rajin. Kita kata ini contoh insya-Allah ahli syurga.
Dia berulang balik, ulang balik. Tetapi tuan-tuan, kita bimbang ketika dia sakit, dia tidak lagi melakukan solat. Ini kita takut. Ini kita bimbang. Kan? Kita bimbang ini. Di akhir-akhirnya dia tidak bersemayang lagi. Kerana apa dia? Berbagai-bagai sebab. Kan? Berbagai-bagai sebab. Ini yang kita takut. Ini kita bimbang. Jadi jangan lupa doa ni, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya kita tuan-tuan istiqamah sampailah ke akhirnya kita tergolong dalam golongan orang yang mendirikan solat. Ini penting. Jadi kita balik kepada tajuk kita tadi. Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tuan-tuan pun tahu ni surah apa? Ayat apa? Ayat apa? Kafi kan? Al-Kafi ayat 111. Ayat ni dia kata, maka sesiapa yang benar-benar mengharap akan bertemu pada Tuhannya, maka hendaklah berbuat amal yang baik dan jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadatnya dengan sesiapa pun. Allah kita sembah, tidak ada Tuhan kedua. Kita kena faham, kita bukan orang kafir. Kadang-kadang dia sembah Tuhan, tetapi di samping Tuhan ada Tuhan yang lain. Ini kita kena faham. Kita sembah Allah mutlak, Allah sahaja. Tiada yang lebih berkuasa selain daripada Allah. Allah yang sembah, Allah tempat kita minta pertolongan, Allah tempat kita munajat, semuanya Allah. Allah menentukan qada dan qadar, semuanya Allah. Jadi kita kena faham dalam kalimah la ilaha illallah. Okey. Bercerita tentang apa? Tentang ikhlas ini, saya bawakan beberapa cerita. Apabila hari kiamat Allah akan menghukum di antara semua makhluk, yang pertama dipanggil orang yang faham Al-Quran. Dia panggil orang yang faham Al-Quran. Saya bawa cerita ni, lepas ni jangan pula tak baca Quran. Lepas ni lagi tekun baca Quran, cuma ubah niat. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sekarang ni di antara kita, siapa boleh mendakwa dia paling ikhlas? Siapa boleh dakwa? Yang kat depan bercakap lagi tak tahu ikhlas tak ikhlas, kan? Mungkin yang paling ikhlas di kalangan tuan-tuan, dia mungkin orang tu diam dia, tak banyak cakap. Kita namanya tak glamour di dunia, tapi mungkin namanya glamour di langit. Ini kita kena faham betul-betul. Tak semestinya dia hebat, tak semestinya dia ceramah hebat, dia paling ikhlas. Tidak tuan-tuan, belum tentu. Belum pasti. Mungkin orang dia, kita tengok dia biasa je kan. Tak ada apa-apa pun orang ni. Mungkin itulah orang yang paling ikhlas. Dia bagi sedekah, tak nunjuk-nunjuk. Dia semayang, tak nak menunjuk-nunjuk. Kan? Dia buat apa pun tak tunjuk-tunjuk. Kalau dia buat pun kerana Allah Ta'ala, dia tinggalkan sesuatu pun kerana Allah Ta'ala. Okey. Jadi, pertama dipanggilnya orang yang mengerti Al-Quran. Kedua, orang yang mati fi sabilillah. Dan yang ketiganya ialah orang kaya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya pada orang yang pandai Al-Quran, tidakkah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku telah turunkan kepada utusanku? Jawab orang itu, benar ya Tuhanku. Lalu kau buat apa terhadap apa yang telah kau ketahui itu? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Allah kata, firman Allah, dusta engkau. Malaikat juga berkata, dusta engkau. Sebaliknya engkau hanya ingin disebut sebagai qari, ahli dalam Al-Quran. Tengok tuan-tuan, ni dalam ibadat ni, dia ni seorang yang qari, maknanya mahir Al-Quran, kan? Orang yang hebat Al-Quran. Tetapi Allah kata engkau dusta. Sebab apa dusta? Sebab ada sebab lah, kan? Lepas ni pula jangan kita tak baca Quran. Kita baca Quran tapi niat kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Islam ni tuan-tuan, dia satu agama yang paling lengkap. Paling lengkap, paling syumul. Setiap langkah kita ni boleh jadi pahala tuan-tuan. Contohnya kita datang tuan-tuan. Kita sembahyang berjemaah dapat apa kali pahala? Berapa kali? 27 kali. Ulama membilang, apa 27 tu?
Antaranya ialah dia kata kita dapat menjawab azan. Kita dapat jawab azan tu pahala. Hatta setengah mazhab mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan haram kalau bercakap-cakap ketika azan. Kita kena jawab. Kita kena jawab azan tu. Kan, kita kena jawab azan tu. Hayya 'alas solah, kita jawab apa? Takkan nak jawab hayya 'alas solah juga kan? Itu kita ada ilmu. Ada dalam azan dia berbentuk zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan? Ada dalam azan dia bentuk mengajak hayya 'alas solah, takkan kita jawab hayya 'alas solah? Kan? Jadi kita jawab azan tuan-tuan juga merupakan dapat pahala yang menyebabkan kita dapat 27 kali ganda. Kan? Kita jawab azan. Kemudian kita mendoakan Nabi Muhammad mendapat kedudukan yang terpuji. Kan? Mendapat wasilah. Wasilah ni satu kedudukan yang Nabi tak nak bagi orang lain. Dia saja dapat. Kita mendoakan Nabi dapat wasilah. InsyaAllah kita akan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai hari ini kita berazamlah. Orang azan, kita diam. Kan? Masalahnya sekarang lagi orang azan, lagi seronok kita bersembang. Lagi dia azan lagi kuat, kita pun tekan suara lagi kuat. Kan? Sebenarnya mengikut adabnya tuan-tuan. Kalau orang azan ni kita diam, kita jawab, kita doakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wasilah, iaitu kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Nabi, kita dapat. Kan? Jadi kita akan dapat insya-Allah, kita memohon kita dapat apa dia? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita nak. Terus kita datang solat berjemaah. Kenapa lagi pahala? Pahala saf tuan-tuan. Pahala saf. Kalau boleh saf ke mana? Paling depan. Saf paling depan. Kalau boleh belakang imam. Orang belakang imam ni dia kena hati-hati tuan-tuan. Dia kena ada ilmu lah sikit. Kan? Dia kena ada ilmu. Tiba-tiba imam tersalah rakaat. Kan? Tiba-tiba imam keluar daripada saf. Siapa nak ganti tu? Siapa nak ganti? Orang belakang dia lah kena ganti. Tiba-tiba imam nak rakaat kedua, tiba-tiba dia tak baca Fatihah. Dia baca Qul huwallah tiba-tiba. Macam mana nak tegur? Takkan nak sebut subhanallah, imam pun bingung. Betul lah dia rakaat kedua, apa nak subhanallah? Macam mana nak tegur? Imam tak baca Fatihah. Habis kita kata apa? Baca Fatihah lah. Batal sembahyang. Itu pasal orang kat belakang imam ni pun kalau boleh bukan calon-calon orang, maknanya bukan calon-calon, adalah ilmu tentang solat. Kan? Tiba-tiba imam tak baca Fatihah, terutama dalam tarawih. Imam tarawih ni tuan-tuan, kadang-kadang dia nak mengapal dekat kedua, nak baca Fatihah, lepas Fatihah baca ini. Kan? Dia pun naik je dekat kedua, tiba-tiba dia pun tekan surah dulu. Dia terlupa baca Al-Fatihah. Yang kat belakang semua dah bingung dah. Apa nak buat? Sebenarnya sembahyang itu boleh diselamatkan kalau orang di belakang dia apa dia? Faham tentang solat. Kan? Faham tentang solat. Saya tuan-tuan pernah sekali jadi imam sembahyang maghrib. Saya confident. Itu rakaat yang ke-3. Saya pun bagi salam, makmum kata subhanallah, terperanjat saya. Nasib baik makmum saya agak bijak jugalah. Dia tak turut membagi salam. Terus dia sambung rakaat yang ke-3. Itu pentingnya ilmu. Jangan bila imam salah, salahkan imam tuan-tuan. Kadang-kadang imam pun orang juga, betul? Imam bukan malaikat, betul? Kadang-kadang dia salah, yang nak tegur siapa? Orang belakang dia lah tegur. Orang belakang dia pun jangan harap orang belakang dia je. Semua tersab boleh tegur. Jadi kalau dia tersalah, orang belakang kena tegur. Kan? Dia terlupa baca Fatihah, kita ingatkan dia apa dia? Kita bacakan Alhamdulillahirabbil
Biar imam, oh aku lupa, apa dia? Aku lupa baca Al-Fatihah. Kan? Tiba-tiba dia tengah-tengah semayang, makmum sebelah ke depan. Itu isyarat apa tu tuan-tuan? Itu isyarat apa tu? Itu isyarat je mungkin imam ada najis ataupun kain dia koyak. Kan? Dia tak perasan kain dia terkoyak. Jadi imam kena faham, ini aku ada salah ni. Jangan pula tanya kau kenapa ke depan. Kan? Orang menjawab kain kau koyak. Jadi dua-dua tak sah, satu masjid tak semayang nanti. Tuan-tuan bayangkan kalau begitu. Tiba-tiba imam terkentut. Kan? Terkentut. Bahaya tuan-tuan. Tengah sujud. Nampak macam mana? Tak habis semayang kita ni tuan. Sujud, imam pun keluar, dia biar je kita. Kan? Dia biar je kita sujud sampai ke akhir. Daripada maghrib sampai ke isyak, imam aku ni lama betul sujud. Rupanya imam dah cabut balik. Sebab apa? Ni katakan, kita kena belajar, hari-hari kena belajar. Kena ambil ilmu lah tuan-tuan. Kadang-kadang, contohnya semayang apa? Semayang tadi kan. Bila berlaku je peristiwa tu, imam tersalah ke, semua tergamam, betul? Semua tergamam. Aku salah ke imam salah? Aku salah ke imam salah, betul? Alas dia membisu semua tak? Sekali. Oleh itulah pentingnya ilmu itu ulang balik supaya bila imam tersalah, kita dapat selesaikan dengan cara yang baik, tidak membatalkan apa dia semayang kita, dan kita terus mendapat pahala 27 kali ganda. Jadi teruskan belajar dan belajar. Kerana apa dia, ilmu inilah membawa kita, memandu kita ke jalan yang benar. Jadi kita tak akan berbalah, kita tak akan bergaduh. Sebab apa? Kita ada ilmu. Bahagian-bahagian furuk ni kita jangan gaduh-gaduh lah. Kita nak baca, jangan kita buat benda-benda yang agak bertentangan dengan adab. Contohnya saya kata, misal katanya kita nak buat fahaman, kita nak ikut mazhab lain, iaitu kita nak baca kunut, lepas daripada Al-Fatihah kita baca surah, kita nak baca doa kunut. Itu dalam mazhab lain. Kita nak cuba buat kat sini. Apa akan jadi pada masyarakat? Dia akan jadi peranda pada hal masalah khilafiyah. Yang mengikut pada mazhab Syafi'i, doa kunut dilakukan ketika lepas daripada sujud. Selepas daripada rukuk. Kita i'tidal itu. Itu letaknya. Dan tuan-tuan, kalau kita faham masalah ini, tiada masalah. Kita tahu dah. Ini macam ni kita tahu dah. Jadi kita saling faham. Tuan-tuan dan perempuan mata Allah, yang cukup kita bimbang. Kan setan itu pun, iblis laknatullah itu pun dikeluarkan dari syurga bersama Nabi Adam dengan janjinya menyesatkan anak Adam. Itu janji dia. Sudah pasti berlaku. Yang kita bimbang-bimbang ni tuan-tuan, masjid tempat mulia, tempat ahli syurga insya-Allah. Tetapi setan pun pandai mengambil kesempatan. Kita bimbang-bimbang, kita gaduh-gaduh, antara masjid apa semua kita gaduh, kita bimbang-bimbang, akhirnya dua-dua tidak datang ke masjid. Siapa untung tuan-tuan? Dua orang bergaduh, dua-dua tak datang masjid, siapa untung? Setan yang untung. Kita pula kita rasa, untung aku tak payah pergi sembahyang. Sebenarnya kita rugi. Ini yang benda-benda yang perlu kita tengok semula kan. Jadi insya-Allah saya tengok masjid sini meriahlah dengan kuliah-kuliahnya, mudah-mudahanlah kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Lagi yang tadi dipanggilnya orang yang qari tadi. Aku siang malam belajar Quran, dia kata. Allah kata engkau bohong. Setelah itu dia kata, jawab orang yang baca Quran itu, benar ya Tuhanku. Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah kau ketahui itu? Jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Firman Allah, dusta engkau. Malaikat juga berkata, dusta engkau. Malaikat ni kalau kita dengar, ada keluar Melaka saya tu, dengar Ustaz Somad tu kan, dia ceramah, dia kata malaikat ni sebenarnya tak tahu kita ni nak buat baik atau jahat. Dia catat amal yang kita dah buat. Dia tak tahu isi hati kita tu. Yang tahu hanyalah Allah saja. Malaikat tak tahu.
Dia catat je, buat baik dapat, buat jahat. Kalau niat saja dia tak catat. Sebab malaikat ni dia tak tahu isi hati. Dia hanya mencatat apa yang telah kita buat. Kalau kita niat baik, dapat 2 pahala. Kalau kita dapat niat jahat, kita buat baru dapat dosa. Baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengoklah tuan-tuan, sampai ke tahap masuk tandas pun Islam ajar cara masuk tandas. Nak bagi pahala tu. Kan? Masuk tandas, langkah kaki ke confuse. Kiri kanan ke melompat tuan-tuan. Langkah kaki kiri, keluar langkah kaki kanan, baca doa, dapat pahala tak? Dapat. Dalam tandas pun dapat pahala. Janganlah tuan-tuan kita melayan pula YouTube dalam tandas. Ni masalah sekarang ni. Dia punya layan. Kalau layan YouTube dia tak apa, kita takut ada agenda yang lain. Bila dia masuk tandas, orang tak nampak kan? Tapi malaikat nampak. Kan? Masuk tandas. Adab lagi tandas kan? Adab tandas mencangkung macam mana kan? Dan kita ni tuan-tuan, adabnya apa? Jangan pandang najis tu. Kan dah buang air besar, jangan pandang. Dia boleh menyebabkan ada benda-benda tak elok berlaku. Kalau buang air kecil pun adabnya jangan pandang air kencing tu. Pandang ke depan adabnya. Sampai begitu sekali Islam mengajar tuan-tuan. Ikut dengan tak ikut sahaja. Kan? Tamak terkatalah. Contohnya tuan-tuan, kita bersama dengan isteri kita. Isteri kita. Lepas bersama tu, tuan-tuan, kita kalau nak mandi junub tu, kalau tuan-tuan boleh buat first class lah. Itu memang sunnah Nabi lah, dia buat mandi junub. Kalau lah tak boleh, kita nak buat apa? Paling tidak kena ambil air sembahyang. Tidur. Paling tidak kena apa dia? Ambil air sembahyang. Gantikan mandi wajib tu. Jangan besok sembahyang subuh dia tak mandi lah. Tadi dah ambil sembahyang kata dia. Berat pula kita nak jawab. Tadi ambil air sembahyang je, belum mandi wajib. Jadi lepas kita bersama dengan isteri, paling kurang pun Islam ajar pun adab sebelum tidurnya apa dia? Ambil air sembahyang. Begitulah tuan-tuan. Nak tidur ni tuan-tuan, ada malaikat akan mencatat amalan kita. 2 malaikat datang kat kita tuan-tuan. Satu malaikat catat baik, satu malaikat yang catat buruk. Satu malaikat, satu setan. Itu dia. Satu malaikat, satu setan. Dua-dua goda. Alah, tak payahlah kau berzikir. Ni kata siapa? Setan ke malaikat? Setan. Setan tu nak test tuan-tuan masih berada dengan saya ataupun tidak, atau mata je. Itu je sebenarnya. Kalau tuan-tuan jawab tu okeylah tu. Sebab saya ni suka kuliah subuh tuan-tuan. Sebab kuliah subuh orang semua khusyuk. Jadi saya senang cerita kan. Malaikat datang pula, setan jangan berzikir, datang pula malaikat, zikirlah, selawatlah, bacalah. Nak tidur ni apa adab tuan-tuan? Nak tidur ni adabnya apa dia? Ambil air semayang. Kalau kita tidur ambil air semayang, malaikat doa kita, ampunkanlah dosa si fulan, ampunkanlah dosa si fulan, ampunkanlah dosa si fulan. Itu kalau kita ambil semayang sebelum tidur. Kan? Tapi biasanya apa berlaku? Kita ambil semayang je, duduk atas katil, apa berlaku? Terkentut. Biasa nak buat macam mana? Kadang-kadang lah tidur dengan isteri kan, tersentuh. Abaikanlah buat macam mana? Kan? Paling tidak kita dah ambil air semayang. Malaikat catat tuan-tuan. Kalau dia kata catat tu, dia catat. Kalaulah kita boleh tidur tuan-tuan dengan zikir, kan? Kita katalah kita dah mengucap, kita nak mengucap sebab apa tak tahu esok hidup tak hidup lagi. Kita mengucap akhir kalimah kita la ilaha illallah kan? Malaikat catat, maka malaikat pun bersama dengan kita tidur pada malam tersebut. Maknanya malaikat berada, maknanya kita dapat berkat daripada Allah. Tapi kalau kita tidur malam tersebut dengan telinga sumbat dengan lagu, maka apa berlaku? Syaitan yang menang pada malam tersebut. Jadi insya-Allah malam ni kita banyak kan. Apa adab nak tidur lagi? Bacalah 3 kul. Sempat baca tak 3 kul? Sempat kan? Sempat baca ayat kursi. Kan? Kalau ulama-ulama lain kata bacalah bismillah berapa kali?
21 kali. Ada ulama kata nak lagi power ayat, baca bismillah 41 kali. Ini ulama-ulama punya bahas lah. Kan? Ulama-ulama punya bahas. Tuan boleh pilih. Dan kalau buat yang ini, yang baca bismillah 41 kali, jangan tinggal yang hadisnya. Hadisnya apa dia? Hadisnya baca 3 kul, baca ayat kursi. Kan? Itu lagi utama. Tapi kita lepas tu, kita buat amal-amal ahli lain. Orang alim tu ada sebab dia buat begitu. Okey. Dah isyak ke belum? Nampak ke? Penat ceramah tuan. Ingat jangan habis. Tu asal saya suka keluar subuh sekejap je. Okey. Kemudian itu baru saya dipanggil kepala qari. Kemudian lalu dia kata, jawabnya, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya waktu siang. Firman Allah, dusta engkau. Malaikat juga berkata, dusta engkau. Sebaliknya engkau hanya ingin disebut sebagai qari dalam ahli Al-Quran. Nak glamour tuan-tuan. Dan sudah disebut dan demikian itu. Maka orang tadi dah dapat qari. Kita jangan hukum orang. Jangan kata, itu ada nak. Bukan. Nak cerita ni ialah tentang ni niat. Tuan-tuan tak jadi qari pun, kalau baca nak belagak, nak tunjuk ke orang, tetap termasuk dalam golongan ni. Tak perlu terkenal pun. Kan, nak terkenal, kita kat kampung kita, kalau nak terkenal, kita lah paling baca Quran paling banyak. Kan, cerita sikit Quran, dalam hati tu nak tunjuk aku banyak Quran, pun termasuk dalam golongan ni. Tapi orang yang kelas, dia tak apa, dia nak mengajar Quran, nak mengajar. So, kebetulan suara dia sedap. Silakan. Kan, mengajar Quran dengan lunak. Kalau jadi imam ni suara sedap pun kita dengar pun sedap kan. Gitulah. Yang digunakan untuk kebaikan. Kemudian engkau telah berbuat apa, kemudian dipanggil pula apa dia? Dipanggil pula orang yang kaya. Engkau telah berbuat apa terhadap harta yang engkau berikan kepadamu. Tuan-tuan, ini kita takut. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Ni takut ni. Kan? Yang apa? Halal pun dihisab, yang haram diazab. Itu yang kita takut. Setiap sin. Apatah lagi kalau duit tu amanah orang ramai. Kalau kata duit masjid, contoh, kita ambil duit masjid. Ya Allah, macam mana nak cari balik tu? Macam mana nak cari balik minta ampun tu? Dah lah kita tak tahu siapa punya duit. Kan? Nak minta maaf lagi macam mana tu? Ya Allah. Masya Allah. Kemudian saya telah gunakan untuk membantu keluarga kaum kerabat dan bersedekah. Allah jawab. Juga para malaikat jawab, engkau dusta. Kau berbuat hanya ingin disebut sebagai dermawan. Tuan-tuan jangan kata pula orang yang ada replika tu, replika cek tu tak ikhlas. Tidak, bukan gitu maksud dia. Semuanya terletak pada apa dia? Hati. Mungkin orang tadi berbuat ada replika. Betul? Ada replika. Taruh 1 juta. Betul? Padahal dia boleh sedekah 50 juta. 1 juta. Dengan adanya 1 juta tadi orang kata, uish, banyak je dia. Aku pun insya-Allah. Dia boleh memotivasikan orang lain. Kita tengok kat situ. Bukan semestinya dia replika ambil gambar kita kata dia riak. Tidak. Kan? Dia boleh memotivasikan orang lain supaya bersedekah sama banyak. Kemudian, dan orang sedekah dia pun dah terkenal. Lalu dihadapkan orang yang mati berjihad fi sabilillah. Ditanya, mati berjihad fi sabilillah sekarang ni tak ada lagi kan? Kecuali kalau kita pergi Palestin sana lain lah. Sekarang ni kita ni berjihad kat kita apa dia? Menegakkan syiar Islam. Betul? Kita buat dakwah, kita ajak orang ke masjid, kita amal ma'ruf nahi mungkar. Biar niat kita kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau harapkan manusia ni tuan-tuan, kita buat apa pun salah. Ada je salah kita. Niatkan kerana Allah. Allah yang telik hati kita. Allah yang renung hati kita. Allah yang tahu gerak hati kita. Allah sahaja yang tahu. Kita buat tu kerana Allah. Orang kata nak nunjuk tu dia punya pasal. Besok jawab depan Tuhan. Kerana dia nyampai-nyampai. Orang tu buat belagak. Orang tu buat nak nunjuk lah tu. Dia jawab depan Tuhan besok. Kan? Kita buat kita dengan Allah. Kan? Kalau harapkan manusia ni pujinya, bukan kita minta puji pun kadang-kadang.
Macam-macam kita dapat kan. Macam-macam dia katanya kita. Itu lumrah kehidupan. Sabarlah. Kemudian, kenapa engkau terbunuh? Jawabnya, saya berperang untuk menegakkan agamamu hingga terbunuh. Allah berfirman, dusta engkau. Dan malaikat juga berkata, dusta engkau. Kau hanya ingin disebut pahlawan yang gagah. Kan kalau kita baca kisah-kisah Tok Janggut tu tuan-tuan. Allahu Rabbi. Sepenuh kemerdekaan ni kan. Kita baca Tok Janggut. Tok Janggut ni bukan calon-calon orang. Kan yang diarak di Kota Baru tu saja. Ikat kat tayar besar, ikat diarak di sepanjang Kota Baru. Itulah pejuang Islam. Kenapa dia? Mereka menentang penjajah. Tapi dia label sebagai apa? Pemberontak. Itu melimbung kan? Tok Janggutnya. Itulah pejuang Islam, dan mereka ini adalah orang-orang agama yang sedar, yang tahu betapa pentingnya negara dipegang oleh orang yang amanah. Kan? Bila kita dapat kuasa, kita boleh menegakkan syiar Islam. Kalau kita tak ada kuasa pun nak tegakkan. Nak amar ma'ruf nahi munkar pun tak boleh. Bila kita ada kuasa, kita boleh buat amal ma'ruf nahi munkar. Apa hukum dalam Quran kita dah boleh laksanakan dengan cara yang sepatutnya. Kan kita ada langkah-langkah, seterusnya kita ada step by step. Kita tengok kita ada majlis mudzakarah. Kita jangan bimbang. Mereka lagi alim daripada kita. Mereka nak berbincang bagaimana nak buat sesuatu hukum. Sikit. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Macam contohnya kita puasa Asyura ni kan. Start hari apa kita puasa Asyura itu? Start hari apa dia? Jumaat, Sabtu, Ahad kan? 3 kan? Orang yang betul-betul nak sambung ni apa? Isnin pula dia sambung. Isnin tu sebab apa? Sebab amal diangkat ke langit. Sambung lagi pada hari Selasa. Sebab hari Selasa tu hari putih. Sambung pula hari Rabu, hari putih. Esok dia puasa lagi sebab amal diangkat. Ush, hebat tuan-tuan. Yang tukang cakap pun sampai je lah. Kalau tuan-tuan buat, saya dapat pahala. Tapi jangan langsung tak buat. Jangan langsung tak buat. Aisyah tuan-tuan. Aisyah ni, isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, dia masih keadaan muda. Saya lupa umur dia. Muda lagi. Dalam 30-an gitulah. Isteri Nabi ni haram berkahwin lain. Nabi bila mati je, Aisyah tak boleh kahwin lain. Apa yang Aisyah buat tuan-tuan? Aisyah tuan-tuan, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Sepanjang hidup dia. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kita nak jadi alim tuan-tuan, bukan alim apa, kalau kita nak jadi wara', jangan tinggalkan tahajud, jangan tinggalkan puasa. Kena buat. Tak tahajud tak panjang tak apa. Kan? Kita kena tahajud sikit. Kena tahajud sikit. Oleh itulah setengah mazhab mewajibkan sembahyang sunat witir. Tahajud sikit. Paling tidak pun 2 rakaat. Kalau dia kuat sikit, tambah sikit. Jangan tinggalkan 2 benda ni. Tahajud dan juga puasa. Buat. Kan? Tak boleh buat banyak, buat sikit-sikit. Kan? Besok jangan kita buat banyak, kita bosan, tinggal semua. Tak boleh juga. Kita buat sikit. Puasa sikit, tahajud sikit. Kan? Dia ni akan mencambahkan kita apa dia? Orang kata menambahkan kekuatan iman kita. Kan? Godaan banyak tuan-tuan. Inilah kekuatan-kekuatan kita. Jadi puasalah. Tak puasa pun tahajudlah kita. Kan? Sembahyang sunat sebelum subuh. Salatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Solat sunat sebelum subuh tu, ulang balik. Solat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala isi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal solat sunat sebelum subuh. Dia musafir ke, dia apa ke, tetap dia sembahyang sunat sebelum subuh. Hatta tuan-tuan, kalaulah kita terlambat hari tu bangun, terlambat bangun, kita datang masjid, imam dah mulakan sembahyang subuh, kita boleh qada balik sembahyang sunat sebelum subuh. Pahalanya besar. Pahalanya besar.
lebih baik daripada isi dunia dan segalanya. Dunia dan segala isi dunia. Masya Allah tuan-tuan. Seolah-olahnya Allah ni macam pelawa-pelawa kita masuk syurga. Pelawa-pelawa masuk syurga je. Masuklah syurga. Buatlah sikit. Semayang 2 rakaat. Ada tak niaga besar macam tu? Semayang 2 rakaat. Pahalanya besar, ada tak? Macam kita pergi Ramadan lah. Kan? Berapa kali ganda Ramadan? Macam kita semayang lah. Semayang kata 27 kan? Ada tak satu shopping yang digambar kau beli dah satu barang, kau dapat 27 barang lain? Dapat tak? Tuan-tuan faham maksud tak? Ke saya short sendiri? Saya kadang kita pun cakap orang faham ke tidak, kita tak tahu kan. Satu barang kita beli, tuan-tuan beli barang RM1, tuan-tuan akan dapat barang RM27. Agak-agak apa berlaku pada shopping? Beratur tak orang? Pada subuh tu orang dah beratur betul. 3 pagi dah siap beratur nak dapatkan barang, betul. Tapi Allah offer tuan-tuan. Allah offer siapa semayang sunat subuh, sembahyang sunat sebelum subuh, itu baru sembahyang sunat sebelum subuh, belum lagi sembahyang subuh. Dan sembahyang terbaik, sembahyang sunat terbaik adalah sembahyang tahajud, tengah-tengah malam tu. Sembahyang tu terbaik. Sebab apa dia? Sebab kita buat di rumah, orang lain tak tahu. Kita seorang je, kita dengan Allah saja tahu. Janganlah kepo pula, tak lah sembahyang tahajud malam buat live pula. Allah Rabbi, siap live pula, salam tahajud kataan. Janganlah kecoh now kan. Allah buatnya sikit, belagaknya lebih tu yang marah kadang-kadang dengan orang tak. Itu salah. Dia nak nunjuk kat orang dia sembahyang tahajud tu. Padahal benda jangan tunjuk. Allah tahu, insya-Allah Allah akan angkatkan kita punya martabat. Allah akan tunjukkan tu. Kan? Allah akan tunjukkan. Jadi apa? Dia kata ada orang berkata ikhlas macam mana? Ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana menyembunyikan kejahatan. Ikhlasnya tu. Kita suka tak orang tahu kejahatan kita? Siapa yang tahu jahat kita ni? Orang rumah kita. Betul? Dia tutup rahsia kita tuan. Dia tutup rahsia kita tu. Kita depan orang tak buat macam tu pun. Allah rumah kita. Tapi kita nakkan kita punya amal kebaikan tu kita sembunyikan. Macam mana kita menyembunyikan keaiban kita. Macam itulah. Jangan cerita-cerita kat orang. Jangan nak sikit-sikit aku malam tadi Allah rimah lah kan. Dira je Kang mula lagi tu lah Kang aku jadi kemudian Dunul Al-Misri berkata, bilakah orang diketahui bahawa ia termasuk pilihan Allah? Jawabnya, jika telah meninggalkan istirahat dan dapat memberikan apa yang ada. Yang satu lagi dia kata, dan dapat memberikan apa yang ada dan tidak menginginkan kedudukan dan tidak mengharapkan pujian atau cacian orang. Ini namanya ikhlas. Orang caci ke, orang puji ke, dia tak ada load pada hati dia. Sama je dia. Itulah banyak dia sembahyang. Itulah tambahan dia. Itu orang caci ke, orang puji ke, sama dia. Kemudian dia kata ada orang berkata seharusnya seorang yang beramal itu belajar adab daripada penggembala kambing. Ini kita ni kena tengok. Belajar adab daripada penggembala kambing. Dia kata apa dia? Ketika ditanya bagaimanakah jawabnya, penggembala kambing itu jika sembahyang di tengah-tengah kambingnya, sekali-kali tidak mengharap pujian dari kambing-kambingnya. Ada tak orang sembahyang dekat kambing, sembahyang di kalangan kambing, harap kambing ini puji dia? Akan berlaku ke tidak? Takkan. Begitulah kita sembahyang, walaupun orang tengok kita ramai, orang ramai tengok kita ke, kita tak mengharapkan pujian orang lain. Gitu. Kan? Kita tak harap pujian orang dah. Kita harapkan siapa? Mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sembahyang terbaik dalam rumah tadi. Tapi kenapa sembahyang fardu ni kita disuruh? Ni dah perintah Allah, kita tak boleh kata apa. Kan ni ketetapan Allah. Jadi sembahyang terbaik itu sembahyang sunat terbaik, sembahyang tahajud. Kenapa dia? Sebab dia dilakukan di rumah masing-masing, orang tak tahu. Hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Okey. Kemudian benteng amal itu ada 3. Pertama, benteng amal kita 3 harus merasa bahawa hidayah dan taufik dari Allah. Tuan-tuan, tuan-tuan yang rahmati Allah,
Kita ni dapat hidayah, jangan sombong lah tuan. Jangan kita belagak dengan orang. Ini semuanya hidayah siapa? Hidayah Allah. Saya datang sini hidayah Allah. Allah bagi saya kekuasaan, Allah bagi saya keupayaan datang. Kan, tuan duduk sini pun Allah bagi hidayah. Jangan kita memandang lain orang yang hina. Hina hidayah Allah Subhanahu. Allah tarik besok. Kalau Allah tarik hidayah, kan rugi kita. Kan? Rugi kita kalau Allah tarik hidayah. Yang kedua, kita ni beribadat harus niat untuk mendapat redha Allah, untuk mematahkan nafsu, hawa nafsu. Mendapat niat kita hanyalah mendapat keredaan Allah. Yang ketiga, mengharapkan pahala dari Allah untuk menghilangkan rasa tamak. Yang ketiganya, kita harapkan, kita datang ni hanya nakkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap orang hari ni yang ada ni dapat masuk syurga. Kita datang berusaha payah ni. Kalau kita dibagi pilihan sekarang, kita duduk masjid dengan kat rumah, kita duduk mana suka? Tentulah kita rasa duduk di rumah tu lagi seronok. Kan, dengan TV-nya. Dekat kuliah ni dah kena dengan kuliah, dengan mengantuknya. Kan, kadang-kadang lepaskan main syak pula. Kalau dibagi pilihan, tentulah kalau nak selesa, kita duduk di mana? Duduk di rumah. Tapi kita memilih untuk duduk dalam masjid. Kenapa dia? Kerana kita nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nakkan setiap saat ini, setiap detik ini dicatat sebagai amal kebajikan. Itu yang kita nak. Dengan amal inilah tuan-tuan, kita tiket kita mudah-mudahan kita jumpa dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi tuan-tuan, dulu-dulu masih kecil dulu, orang kata selalu penceramah kata apa? Kubur masing-masing. Betul? Kan dulu. Kubur masing-masing, aku nak buat jahat, aku punya pasal. Kubur masing-masing. Sebenarnya ada hadis yang mengatakan bahawa kalaulah kita ni nak selamat, ada hadis menyarankan kita supaya pilih tempat kubur kita kalau boleh di kalangan orang yang soleh. Ada seorang tu, badui tu, dia tu solehah. Kemudian dia dikuburkan, depan dia orang yang diazab. Kemudian saudara anak gitulah bermimpi supaya dipindahkan kubur, macam kubur tu macam tempat pembakar roti. Gitu. Ataupun gitulah. Kalau tak salah cerita, tapi orang tu azab lah. Kubur depan tu diazab. Jadi dia kata minta pindahkan, dia kata. Minta pindahkan kubur dia kerana orang depan kubur aku ni diazab. Jadi menunjukkan tuan-tuan, orang yang baik sampai dalam kubur pun memberi kebaikan kepada orang lain. Orang jahat dalam kat dunia jahat, dalam kubur pun menyusahkan orang. Jadi kita doa tuan-tuan, jangan besok kita ni dikuburkan sebelah orang yang kena belasah. Nak tidur pun tak senang. Kelangkang, kungkung, kelangkang. Takut kita yang kena. Tu takut tu. Kita rasa dah alim dah kita ke tak? Tu kita bimbang. Banyakkan istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Jadi wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar.